it's nothing. What? Sungai merupakan nikmat pemberian Tuhan kepada kita sejak kewujudan manusia pertama di bumi ini lagi. Selain dari sumber air, ia juga merupakan sumber protein kepada manusia. Ia boleh menjadi seindah-indah suasana kepada kita. Akan tetapi, ia juga boleh menjadi mimpi buruk bagi kita. Tahukah anda apa itu fenomena kepala air? Jika anda pernah mengalami pengalaman buruk mandi-manda atau berkelah di sungai ketika berlaku fenomena kepala air, maka insiden tersebut akan sentiasa berlega di kepala anda. Tahukah anda terdapat tempat di Malaysia di mana ia diisytiharkan sebagai tidak selamat kepada pengunjung? Malah terdapat siren khas bagi memberi amaran kepada pengunjung, antaranya air terjun sekayu. Fenomena kepala air bukan sahaja bahaya, ia mengancam nyawa anda. Astrolab membawa anda fenomena kepala air. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, Malaysia dikejutkan dengan berita insiden 10 ahli keluarga yang dibawa arus deras kepala air baru-baru ini di jeram air putih Kemaman. Setakat video ini diterbitkan, misi pencarian beberapa mangsa masih terus dijalankan. Tahukah anda negara kita mempunyai tempat yang sangat cantik akan tetapi bahaya? Antaranya air terjun Beluka Bukit. Air terjun Beluka Bukit yang terletak sekitar 20 km daripada Bandar Kuala Berang merupakan salah satu destinasi perkelahan popular di daerah Hulu Terengganu. Hamparan pasir yang memutih, air yang jernih dan kelihatan tenang di permukaannya pastinya akan membuatkan sesiapa sahaja teruja untuk mandi-manda. Ditambah pula dengan keindahan alam semula jadi. Namun di sebalik itu, air terjun Beluka Bukit ini bagaikan menyimpan misteri tersendiri dan turut digelar lubuk mati lemas atau tempat makan orang kerana hampir setiap tahun pasti ada nyawa yang diragut. Kedalaman air di kawasan perkelahan itu sekitar 5 hingga 7 meter tetapi boleh mencecah 12 meter pada musim tengkujuh. Kawasan sering terjadinya kejadian lemas di air terjun Beluka Bukit ini mempunyai arus pusaran yang mampu menarik mangsa ke dalam air dan biarpun mangsa cuba selamatkan diri, akhirnya akan gagal. Kepala air atau sumber sungai bermaksud gelombang aliran air mengejut dalam kuantiti yang besar mengalir dari hulu sungai atau air terjun ke sungai utama. Lazimnya, ia berpunca daripada hujan lebat yang berlaku di hulu sungai. Aliran air ini boleh terjadi apabila berlaku hujan yang sangat lebat dan ianya berupaya membawa segala macam kelodak. Selain itu, ia akan merompoh apa sahaja halangan di hadapannya. Kadang-kadang kawasan hilir sungai tidak berlaku hujan lebat, namun hujan lebat dan luar biasa di kawasan hulu. Keadaan ini mengakibatkan berlaku fenomena kepala air. Keadaan ini sangat berbahaya kerana aliran arus dan air yang kuat ini membawa puluhan sampah sarak seperti daun kering, ranting kayu, kelodak, batu dan sisa batang pokok atau balak yang dibuang di sungai. Aliran air sungai dan arus yang kuat ini merempuh apa sahaja yang ada di laluannya. Disebabkan aliran yang kuat inilah mangsa tidak dapat berbuat apa-apa ketika aliran air yang kuat ini berlaku. Air pusar atau hidrolik ini berlaku secara semula jadi disebabkan faktor morfologi sungai di kawasan jeram dan faktor ketinggian air. Tidak semua jeram mempunyai pusaran air yang berbahaya. Pusaran air ini dapat dikelaskan kepada dua iaitu jenis frowning dan smiling. Jenis frowning agak berbahaya kerana pusaran air di dalamnya akan menarik apa sahaja objek yang melaluinya ke tengah jeram. Manakala jenis smiling ini tidak bahaya kerana objek yang melaluinya dapat keluar dengan mudah dari sudut tepi jeram. Tanda berlaku fenomena kepala air ini ialah cuaca gelap di hulu sungai atau puncak bukit yang menandakan hujan di kawasan berkenaan. Air yang meningkat naik secara tiba-tiba, air berubah warna kepada kekuning-kuningan
secara tiba-tiba dan air sungai berbuih dengan jumlah yang banyak di permukaan. Walau bagaimanapun, tidak semua tempat atau kawasan seumpama ini mempunyai siren amaran bagi memberi amaran kepada pengguna di kawasan itu. Warning. The water level is about to rise. Exit the riverbed immediately. Pusaran air ini boleh dilihat melalui laluan arus sungai sama ada kuat atau perlahan. Pusaran air ini sering berlaku di kawasan sungai yang mempunyai jeram. Faktor ketinggian air juga memainkan peranan penting. Kerana jika berlaku kenaikan air akibat hujan pada hari sebelumnya, kawasan pusaran air menjadi lebih kuat disebabkan arus yang menolaknya. Kaedah menguji pusaran air dengan membuang objek seperti ranting kayu ke pusaran adalah cara yang amat berguna dan sering digunakan oleh penggiat kayak dan rafting arus deras. Jika objek yang dibuang ke dalam pusaran itu tidak ditolak keluar, menandakan pusaran air berkenaan berbahaya kerana pusaran air menarik objek yang melalui kawasan itu. Akhir sekali, masyarakat perlu didedahkan dengan maklumat berkaitan kedua-dua fenomena ini. Tahap kesedaran masyarakat masih rendah dalam perkara seumpama ini ketika menjalankan aktiviti riadah bersama keluarga di kawasan sungai atau aktiviti air yang berisiko. Antara punca atau sumber kepala air ialah hujan di hulu sungai dengan kadar yang luar biasa. Akibat daripada itu, akar pokok tidak dapat memainkan peranan menahan air untuk diserap ke dalam tanah, maka ia terus melimpah dan masuk ke sungai dengan banyak. Berlaku tanah runtuh akibat pembalakan atau semula jadi. Pokok-pokok yang dipotong dibiarkan atau runtuhan semula jadi menumbangkan pokok dan ini akan menghasilkan empangan-empangan kecil yang menakung air. Kesannya, jika tidak dapat menahan tekanan untuk menakung air, ia akan pecah dan berlakulah limpahan air yang besar. Hujan di kawasan tanah tinggi lebih dari kebiasaan, walaupun akar pokok memperlahankan proses air mengalir ke sungai. Namun jika hujan berlaku lebat dan lama, maka air akan melimpah masuk ke sungai dengan kadar yang banyak dan laju. Antara pencegahan jangka pendek adalah meletakkan papan tanda amaran, maklumat berkaitan risiko kemalangan, siren amaran dan pengawal bertauliah perlu disediakan dalam menangani permasalahan ini. Pihak berwajib perlu menyediakan satu mekanisme pengurusan risiko yang jelas dan garis panduan bersesuaian, serta mesra pengguna seperti rekod kemasukan berkaitan penggunaan kawasan aktiviti itu. Ini adalah amat penting jika berlaku kemalangan. Data dan statistik berkaitan kemasukan pelawat di kawasan itu dapat dipantau dan keselamatan lebih terjamin. Justru itu pembabitian semua pihak dalam menangani isu ini dapat mengelak kejadian seumpama ini pada masa depan. Semoga keselamatan riadah anda bersama keluarga dapat dipertingkatkan menerusi perkongsian ini. Kongsi video ini bersama keluarga dan rakan anda. Berikan pendapat anda. Jangan lupa like, komen, share, subscribe. Asrolex signing off from space.